Apa suara saya? Dengar Ustaz, dengar. Dengar, okey, okey. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pertama sekali panjat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah berikan kesempatan kepada saya dan tuan-tuan untuk meneruskan perbincangan berkaitan dengan kitab ataupun buku kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah ni. Baik, sebelum kita nak bincang, saya nak respon soalan yang ditujukan kepada saya kemarin berkaitan dengan bagaimana kaedah ataupun kita kata bagaimana sunnah ataupun yang menepati sunnah lah kita kata untuk merapatkan saf ketika mana kita solat. Baik. Apabila saya membuat beberapa bacaan lanjutan cara untuk meluruskan saf ini, ada beberapa hadis yang menerangkan hal tersebut. Kita tidak tahu bagaimana pada zaman sahabat ataupun pada zaman Nabi SAW para sahabat solat. Maknanya keadaan rapat saf tu macam mana? Adakah rapat bau saja ke ataupun rapat buku dali dengan buku dali sebelah tu ke atau bagaimana? Baik. Tidak mesti berpadukan hadis Nabi SAW. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan daripada Al-Imam Ibn Majah, Al-Imam An-Nasa'i, dan hadis ini dinilai sahih oleh Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala. Hadis ini diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah As-Suwa'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasufuna kama tasuful malaikah 'inda rabbiha. Qala qulna wa kaifa tasuful malaikah 'inda rabbiha? Qala yutimmuna as-sufufa al-awwal yatarassuna fi saffi. Kata Nabi SAW, tidaklah kamu berbaris seperti mana para malaikat berbaris di hadapan Allah. Jadi Nabi kata, kita kena merapatkan saf ni, kita buat macam malaikat buat. Baik. Maka para sahabat bertanya, bagaimana para malaikat melakukan ataupun melaksanakan kaifiat ataupun kaedah merapatkan saf itu di hadapan Tuhan. Kata Nabi SAW, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama dan merapat-rapatkan saf mereka di antara satu sama lain. Itu hadis yang pertama. Baik. Kemudian kaedah ataupun kita kata sifat saf yang paling terbaik untuk yang lebih dekat dengan sunnah ini berpandu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dan An-Nasa'i, dan hadis juga dinilai sahih oleh Nasruddin Al-Albani daripada Nu'man bin Bashir, yaqulu kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi as-saffa hatta yaj'alahu mithlu ar-rumhi aw qidhi qala thara'u sadra rajulin na'iqan nati'an ila akhir hadis. Nabi SAW ketika Nabi solat, Nabi selalunya meluruskan saf sehingga beliau menjadikan seperti tombak ataupun anak panah untuk meluruskan saf. Maknanya sifat luruskan saf tu begitu. Lurus, dia bukan bengkak-bengkok. Dia mesti lurus. Itu sifat yang kita kata nak tengok macam mana rapatkan saf yang mendekati sunnah. Yang kedua. Yang ketiga, merapatkan saf dan menutup celah-celahnya. Ini poin yang ketiga yang kita kata bagaimana merapatkan saf untuk kita kata yang mendekati sunnah lah. Baik, daripada riwayat Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala uqimat as-salatu fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi fa qala aqimu sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhahri. Daripada Anas bin Malik, ketika mana iqamat dikumandangkan, maka Nabi menghadap wajah kepada kami. Nabi kali ke belakang. Sebab tu ini sunnah Nabi, ini riwayat Al-Bukhari. Nabi kali ke belakang, kemudian Nabi kata, uqimu sufufakum wa tarasu. Luruskan saf kamu dan hendaklah kalian saling merapatkan di antara satu sama lain. Kemudian Nabi kata, fa inni arakum min wara'i dhahri. Sesungguhnya aku melihat kamu dari arah belakang aku. Jadi maknanya Nabi suruh kita rapatkan saf, tak boleh renggang-renggang. Itu sifat rapatkan saf yang ketiga yang mendekati sunnah. Mesti rapatkan saf. Sama ada rapat bau ke, rapat tumit ke, nanti kita akan tengok. Baik. Maka kalau kita perhati bagaimana
cara untuk merapatkan saf itu yang tidak ada renggang di antara satu sama lain itu berasaskan pendapat daripada Al-Imam Bukhari. Dia datang ke satu hadis yang lain. Nabi kata, babul irzaqil mankibi wal qadami fi saffi. Imam Bukhari letak satu bab khas. Nah, bab ya meletakkan daripada bahu ke bahu dan juga daripada tapak kaki ataupun buku lali ke buku lali yang seterusnya. Sebab tu tuan-tuan tengok pergi ke tanah-tanah Arab. Mereka bila rapatkan saf, kaki mereka tu rapat dengan kaki kita. Kadang-kadang kita jadi macam rimah kan. Bahasa rimah kan. Kata rimah kita pun larikan kaki kita, tak mau bagi kenal kaki dia. Sebenarnya orang yang buat macam tu dia berpandukan kita kata mazhab Imam Bukhari lah. Imam Bukhari meletakkan tu bab khas, iaitu macam mana merapatkan saf itu di sisi mazhab Imam Bukhari ialah kaki dirapatkan dengan kaki yang selepasnya. Baik, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari apabila memberikan komentar pada bab ni, beliau mengatakan bahawa al-muradu bidzalika al-mubalaghatu fi ta'dil as-saff wa sadd al-khalila. Wa qad warada al-amru bi sadd al-khalal as-saff wa targhib fihi fi ahadits katsira. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan hal ini, maknanya merapatkan saf ni tak mau bagi ada celah ni macam mana? Iaitu bersungguh-sungguh dalam merukan saf dan menutupi celah-celah dia. Maknanya mungkin tak kena kaki pun tak apa. Yang penting orang kata apa? Tidak ada ruang di antara dua individu. Ibn Hajar kata macam tu. Tapi Imam Bukhari letak bab khas. Tapak kaki dengan tapak kaki apabila melaksanakan saf. Jadi kita kata bahawa ini khilaf di kalangan para muhaddisi dan fuqaha apabila kita kata menginterpretasikan ataupun bagaimana yang kita kata yang bagaimana untuk melakukan rapatkan saf itu, maka kita katakan bahawa pertama sekali kalau boleh untuk melakukan seperti pendapat Imam Bukhari itu untuk rapatkan kaki dengan kaki yang sebelahnya, silakan. Tapi kalau kawan tu rimah, kawan tu pun tak biasa, mungkin kawan tu baru lepas ambil ayat semayang, ya, masih basah lagi kaki dia, kemudian menyebabkan kaki kawan kita tu jadi macam mana, dia pun tak selesa, dia pun tarik kaki, tak ada masalah apa, teruskan. Yang penting rapatkan saf itu ialah jangan bagi ada celah di antara individu dengan individu yang selepasnya. Itu kaedah dia. Jadi menjawab soalan daripada rakan kita, mudah-mudahan terjawablah soalan daripada rakan kita berkaitan dengan bagaimana kaedah rapatkan saf berpandukan hadis Nabi. Saya dah sebut sudah sebentar tadi. Baik, habis. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Hadi. Mudah-mudahan memberi manfaatlah insya-Allah. Okey, baik. Tuan-tuan sekalian, kita sambung perbincangan kita, kisah-kisah tidak sahih di meja berceramah. Jadi malam ni tuan sekalian, kita sambung perbincangan kita iaitu pada tajuk yang ke berapa? Kita tengok di sini tajuk yang ke-7 ke-18 tajuk yang ke-18 Baik, tajuk yang ke-18. Baik. Kisah Imam Malik dan pemandi jenazah perempuan. Jadi apa cerita di sebalik ni, saya dengar juga cerita ni. Waktu bila? Waktu remaja dululah kan. Okey, kita tengok cerita dia apa. Baik. Pendahuluan pada zaman Imam Malik bin Anas. Bukan Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat. Malik bin Anas merujuk kepada Imam Malik yang mengarang kitab Muwatta. Pada zaman Imam Malik, terdapat seorang wanita meninggal dunia. Pada hari kematiannya, ketika jenazahnya sedang dimandikan oleh seorang wanita yang bekerja memandikan jenazah, tiba-tiba tangan pemandi jenazah tersebut terlekat pada bahagian kemaluan jenazah tersebut. Seluruh penduduk gempar mendapat tahu situasi tersebut. Pelbagai usaha dilakukan untuk melepaskan tangan pemandi jenazah itu, namun tidak berjaya. Terdapat pelbagai cadangan yang dikemukakan untuk menyelesaikan masalah itu. Akhirnya, ada dua cadangan yang difikirkan paling munasabah sesudah mereka kehilangan idea. Maknanya apa? Waktu zaman ini cerita, waktu zaman Imam Malik dulu ni ada seorang perempuan ni, tugas dia mandi jenazah. Bila dia tengah mandi jenazah tu, tiba-tiba tangan dia
ya terlekat pada kemaluan jenazah perempuan tersebut. Jadi dia nak tarik tak boleh. Kan macam cerita Mastika kan. Mastika dulu ni, buku majalah Mastika tu kan kerap duk keluar tajuk-tajuk ataupun cerita-cerita yang kita kata yang berbentuk mistik ni ya. Jadi waktu tu memang lakulah cerita tu. Waktu tu mungkin Dr. Rozami tak ada lagi kot ataupun so Ustaz hadis ni mungkin tak mungkin. Pasal kalau hari ni duk ada lagi Mastika tu memang kena memang kena taram dengan pengkaji-pengkaji hadis ataupun cerita-cerita hak merapu tu Baik, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tengok baik. Pertama timbul satu cadangan macam mana nak tarik balik pemandi jenazah wanita tu yang terlekat dekat kemaluan jenazah wanita tersebut. Cadangan yang pertama iaitu memotong tangan pemandi jenazah. Jadi daripada bincang-bincang lah ni macam ni, kita potong terus tangan dia. Selesai masalah. Kemudian cadangan yang kedua, idea yang kedua ialah potong bahagian jenazah tersebut yang terlekat pada tangan pemandi. Depa bagi cadangan potong kemaluan jenazah tersebut. Atas alasan orang yang hidup lebih dimuliakan daripada orang yang sudah mati. Dia kias macam tu Ada kias macam tu. Dia kata orang kita kena hormatkan orang yang lebih orang yang masih hidup lah, yang mati tu dah tak ada dah. Kan? Jadi kita potong. Kita korbankan sebahagian tubuh ataupun anggota mayat tersebut. Baik, namun oleh kerana cadangan itu pun dilihat tidak sesuai dan munasabah, ada seorang mencadangkan agar dirujuk kepada Imam Malik. Jadi bila ada polemik macam tu, jadi mereka bincang. Lah ni macam ni, pasal dua-dua pun tak apa nak munasabah. Lah ni kita minta pandangan Imam Malik. Ni cerita ni. Tak tahu sahih pudak lagi ni. Ni baru hanya kita nak cerita dulu. Gambarannya. Nanti kita akan kaji dari sudut takhrijnya, rujukan-rujukan kitab yang menyebut tentang kisah ini. Okey? Baik, kemudian apabila mereka merujuk kepada Imam Malik bin Anas, Imam Malik bertanya kepada pemandi jenazah tersebut, apa yang kamu lakukan atau adakah kamu mengatakan sesuatu semasa memandikan jenazah? Imam Malik kata, kamu cakap apa dekat dia ni? Waktu kamu mandikan dia, kamu cakap apa? Okey, kamu buat apa dekat jenazah ni sampai jadi macam ni, kata Imam Malik. Kemudian wanita itu bersungguh mengatakan bahawa dia tidak melakukan apa-apa semasa menguruskan jenazah tersebut. Dia kata, aku tak buat apa, aku cuma mandi je. Okay? Aku tak buat apa, aku cuma mandikan sahaja jenazah ni. Okay, namun apabila diasak-asak oleh Imam Malik, kata, betul ke kamu tak buat apa, kamu tak cakap apa dekat jenazah wanita ni? Okay? Kemudian apabila diasak oleh Imam Malik bin Anas, kemudian barulah dia buka cerita. Dia kata, berapa kalikah tubuh ini melakukan zina sambil memukul-mukul jenazah ini. Kita mesti dengar lah cerita ni. Saya mesti dengar cerita ni. Waktu dulu, waktu usrah pun, nak bagi budak-budak, budak-budak junior bagi rasa insaf kan. Dia buat main cerita ni. Dia kata, aku kata dekat jenazah ni, waktu duk tengah mandikan dia. Okay, jenazah ni berapa kali hang zina kat dunia dulu. Waktu hidup, pertama. Kemudian sambil dia duk pukul dengan tangan dia jenazah tersebut. Okey. Baik. Kemudian Imam Malik kata, kamu telah melakukan qazaf. Maknanya tuduh orang melakukan zina. Sedangkan kamu tidak membawa 4 orang saksi. Imam Malik kata, kamu telah tuduh orang zina ni, qazaf ni, dah melakukan qazaf kepada dia. Dan kamu tidak membawakan saksi, 4 orang saksi yang adil kepada dia membuktikan bahawa dia seorang penzina. Baik, dalam situasi ini di mana kamu hendak mencari saksi, justru kamu akan dijatuhkan hukuman sebat sebanyak 80 kali. Imam Malik berkeluar fatwa mengatakan bahawa disebabkan kamu tuduh dia zina tanpa membuktikan dengan 4 orang saksi yang adil, maka hari ini dijatuhkan hukuman sebat sebanyak 80 kali. Tu fatwa. Ini cerita ni betul ke tak ni? Kan? Okey. Semasa wanita itu dijatuhkan hukuman sebat, apabila tiba-tiba pada sebatan yang ke-80, kan? 76, 77, 78, 79 sampai last yang ke-80, tiba-tiba tangannya terlepas daripada jenazah tersebut dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nak bagi cerita tu, nak bagi dekit, nak bagi seronok, nak bagi cerita tu, cukup 80 terus tangan dia boleh lepas daripada kita kata jenazah tersebut. Nak buat cerita kan?
Ya, dulu apa saya teringat apa, ada viral juga gambar tu. Dulu kita percaya tak? Kisah pasal airport tau. Budak perempuan ni dia buat tahanan, dia buat dia kita kata buat kurang ajar lah dengan ibu dan ayah dia. Kemudian dia disumpah jadi badan kepala manusia, badan anjing kalau tak salah saya. Tengoklah gambar dulu masa kecil-kecil kita percaya kan. Percayalah kan kita tak boleh lah menderhakai ibu dan ayah kan. Dia nak suruh kita ni tak boleh menderhakai ibu dan ayah, tapi dia buat gambar macam tu kan. Dulu percayalah lah ni, sorry lah kan. Okey, baik. Dia kata itu cerita dia. Baik, okey, kita tengok. Sama ada kisah ini sahih ataupun tidak. Okey, jom kita perhati. Baik, apa kata ulama mengenai kisah ini? Yang pertama, asal kisah ini menurut Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Okey. Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa okey, sekejap sebelum saya membuat beberapa rujukan di internet kisah ini terkenal kerana ungkapan la yufta wa malikun fil Madinah, tidak ada mufti ataupun kita katakan Imam Malik mengeluarkan fatwa di Madinah. Okey. Jadi ucapan ini dinisbahkan kepada kisah yang kata Imam Malik berkeluar pada keputusan suruh sebat 80 kali tu. Baik, kita tengok apa cerita dia. Baik, apa kata ulama mengenai kisah ini? Asal kisah ini menurut Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani adalah seperti berikut. Okey, Ibn Hajar Asqalani adalah seperti berikut. Kalau kita tengok dalam rujukan yang lain, ini disebut oleh dalam Lisanul Mizan. Dalam kitab Lisanul Mizan jilid yang ke-6. Ya. Ibn Hajar Asqalani mengatakan bahawa saya membaca tulisan Al-Hafiz Qut ad-Din Al-Halbi sebagaimana manassahu wa Sayyidi Abi Abdurrahman bin Umar bin Muhammad bin Sa'id. Ini dia punya rawi dia. Ya, saya membaca tulisan daripada Al-Hafiz Qut ad-Din Al-Halbi sebagaimana dinaskan dan Sayyid Abi Abdurrahman bin Umar bin Muhammad bin Sa'id. Saya mendapati tulisan bapa saudara saya Bakar bin Muhammad Sa'id. Tulisan ni semua dia punya kita kata sanad dia. Okey. Ayub daripada isteri Ayub bin Saleh, sahabat Imam Malik melaporkan kepada kami. Baik. Maka kisah ini disebutkan oleh Al-Hafiz. Kita membincangkan seorang perawi yang bernama Ya'qub bin Ishaq bin Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini Ibn Hajar kata. Ya'qub, beliau mengatakan bahawa Ya'qub bin Ishaq bin Hajar Al-Asqalani ialah kadzab. Ya, pendusta. Ini di antara jarhu yang pertama. Terhadap seorang perawi yang bernama Ya'qub bin Ishaq apabila meriwayatkan cerita ni. Kadzab ni habis cerita lah tuan-tuan. Habis meta lah. Maksudnya dia mereka-reka kisah tersebut. Kedua, kecacatan seterusnya terletak pada perawi yang bernama Musayyab bin Abdul Karim. Ya, Musayyab bin Abdul Karim. Ya, Al-Zahabi melemparkan kritikan terhadapnya sebagaimana disebut dalam Al-Mizan. Al-Imam Al-Zahabi memberikan komentar terhadap Al-Musayyab bin Abdul Karim ni. Okey, Al-Arraq menyebut dalam Tahdzib Asy-Syari'ah Al-Marfu'ah bahawa Al-Musayyab itu juga dikritik oleh Darul Qutni. Darul Qutni Amirul Mukminin fil hadis. Jadi maknanya ada dua orang perawi yang bermasalah. Yang pertama Ya'qub bin Ishaq yang tuduh kadzab, yang kedua Al-Musayyab bin Abdul Karim. Baik, kedua. Yang ketiga, kisah ini dirakamkan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini. Wa qala Al-Khatib Asy-Syarbini fi Mughniul Muhtaj jilid yang pertama, ya gharibu hukiya an imra'atan bil Madinah fi zamanul Malik ghasaltu imra'ah faltasadaqta yadaha ala farujiha. Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala dalam kitab Mughniul Muhtaj, beliau mengatakan bahawa lafaz cerita ini dengan hukiyah. Diriwayatkan, dihikayatkan.
Okey, jadi bila kita tengok taham wal ada, okey, cara perawi tersebut meriwayatkan cerita itu pun menggunakan lafaz yang ya walaisal multazim. Hukiya, dihikayatkan. Hikayat macam mana? Siapa yang dihikayatkan? Ya, siapa orang yang menghikayatkan kisah ni? Kan? Sebab tu kalau di antara salah satu tanda hadis tu hadis yang sahih, dia mesti menggunakan lafzul multazim, iltizam. Ya, seperti amarana, ya, haddathana, akhbarana, abba'ana. Itu semua penting untuk pengkaji hadis. Cuma di sini dia hanya menggunakan lafaz hukiya. Jadi ini kita kata sangat-sangat tidak boleh digunakan kisah ini, disandarkan kepada Imam Malik. Baik, yang keempat, bagaimana para ulama memberikan kritikan terhadap kisah ini? Yang keempat, kata ulama Dr. Aid Al-Qarni yang mengarang kitab La Tahzan. Okey. Beliau mengatakan bahawa ini merupakan kisah yang dusta dan tidak menepati usul maupun hadis. Menisbahkan kepada Imam Malik adalah salah. Dr. Aid Al-Qarni kata. Okey, jadi dalam buku ni, muka surat 313 ni, Ustaz Zulkhairi kita ni dia hanya datangkan 4 poin lah, tapi saya tengok beberapa lagi ulama-ulama lain dalam nota-nota tambahan seperti sekejap saya tengok di sini, seperti Imam Syekh Mashhur Hasan dalam kitabnya fi qasasu la tathbit, hadhihi al-qissah makdhuba muftarah ala al-Imam Malik. Kata Syekh Mashhur Hasan, beliau mengatakan bahawa kisah ini kisah yang dusta yang disandarkan kepada Imam Malik bin Anas. Dan hal ini juga disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal, faqala anhu kadzdzab. Imam Zahabi kata Ya'qub bin Ishaq ni Al-Asqalani ni adalah kadzdzab. Ibn Hajar Asqalani fil Lisanul Mizan, iaitu ialah memaudhu'kan kita kata hikayat tersebut. Hikayat itu tashbihu an takuna min wad'ahu. Imam Ibn Hajar Asqalani. Jadi habislah faham kita bahawa cerita ini ialah direka-reka oleh perawi-perawi seperti yang kita sebut tentang 2 orang perawi yang bermasalah ini. Jadi jelas kepada kita bahawa nak bagi orang sedih, nak bagi orang nak bagi orang sedar, kita tak payah bawa cerita ni lah. Kan banyak lagi cerita-cerita yang boleh memberi kita kata nasihat yang betul, yang sawab kepada orang ramai. Wallahu a'lam. Okey, itu yang pertama. Baik, tuan-tuan sekalian. Okey, habis. Tajuk yang ke-19, kita rasa nak bagi habis juga malam ni kan. Tajuk yang ke-19 ialah syair Abdullah bin Abdul Mubarak kepada Fudhil bin Iyad. Jadi kita akan bahaskan betul ataupun tidak syair yang diungkapkan oleh Ibn Mubarak kepada Fudhil bin Iyad. Dua-dua ulama ni duduk satu zaman lah, berada pada satu zaman. Baik, tuan-tuan tengok. Abu Abdul Rahman Al-Hanzali Abdullah bin Mubarak bin Wadih. Kalau tak salah saya, Ustaz Dr. Jamilin dia tulis satu buku biografi kehidupan Abdullah bin Mubarak. Bagus. Buku tu ditulis kerana menonjolkan, mempromosikan tokoh-tokoh ulama hadis kita ni. Tak banyak di pasaran, tuan-tuan. Okey, baik. Adalah salah seorang terkenal dengan keilmuan dan kesalihan serta dianggap amir atqiya, pemimpin orang-orang bertakwa pada zaman dia. Abdullah bin Mubarak. Antara guru beliau Sulaiman At-Taimi, Asim bin Ahwal, Humaid bin Tawil Al-A'mash, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Ma'mar, Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah dan juga Imam Malik. Dan banyaklah anak murid dia, ya, Abu Daud, Yahya bin Ma'in dan sebagainya. Ini anak murid kepada Abdullah bin Mubarak. Baik, beliau banyak menghabiskan masa di rumah. Apabila ditanya apakah beliau tidak bosan kerana hanya berada di rumah, beliau jawab, bagaimana saya boleh merasa bosan sedangkan saya bersama dengan Nabi SAW dan para sahabat. Katanya, tak bosan kan duduk dalam rumah. Ibn Mubarak kata, nak bosan apa? Aku bergelumang dengan hadis Nabi. Bergelumang dengan dia mempertahankan sunnah an-nabawiyah. Kan? Aku takkan rasa bosan. Kata Abdullah bin Mubarak.
Itu cerita ini banyaklah pujian-pujian para ulama penerjal memuji tentang ketokohan Imam Malik ini seperti dalam karya Siyar I'lam An-Nubala oleh karangan Al-Imam Az-Zahabi rahmatullah alaih. Baik. Okey, itu cerita sikit pasal Abdullah bin Mubarak. Baik, Fudail bin Iyad. Abu Ali Al-Fudail bin Iyad bin Mas'ud bin Bish At-Tamimi Yarbu'i Al-Khurasani yang wafat sekitar 187 Hijrah. Tadi Ibn Mubarak wafat 181 Hijrah. Fudail bin Iyad 187. Lebih kurang dalam bezanya dalam 6 tahun macam tu je. 6 tahun lepas tu Fudail bin Iyad meninggal dunia. Baik. Beliau diriwayatkan dahulunya merupakan seorang yang buruk perangai namun kemudian bertaubat sehingga akhirnya menjadi seorang ulama yang sangat terkenal. Namun kisah ini ada disebut oleh Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala, namun dipertikaikan oleh pengkaji antara Dr. Ali Sami An-Nashar dalam karya beliau Nasahah Nash'ah fi fiqh al-fiqh al-falsafi fil Islam, dan juga Dr. Kamil Al-Shaybi ya. Dua orang tokoh ni tak setuju dengan kisah Fudail bin Iyad dia jadi ulama, sebelum tu dia jadi pencuri lah apa sebagainya. Namun tak apa, ini khilaf lah pada ada yang setuju dan tak setuju. Baik. Cuma saya nak cerita tentang syair ni, nanti kita akan tengok lah. Namun terlalu banyak pujian ulama kepada beliau. Cukuplah kita memahami keadaan diri beliau yang sentiasa takut kepada Allah melalui kata-kata beliau ini. Okey. Tuan-tuan tengok lah. Ni ucapan Fudail bin Iyad. Alangkah kasihannya kamu adalah orang yang buruk namun kamu menyangka kamu orang baik. Okey, kamu adalah orang jahil namun kamu menyangka kamu berilmu. Ni ucapan yang terkenal lah yang diungkapkan oleh Fudail bin Iyad. Dia kata, kamu rasa kamu tu, dia kata alangkah kesiannya kamu adalah orang yang buruk, tapi kamu rasa kamu tu orang baik. Kamu tu jahil, kamu duk rasa kamu tu banyak ilmu. Kamu rasa kamu tu bakhil, kamu duk sangka bahawa kamu tu orang yang sangat pemurah. Kamu rasa kamu adalah seorang yang bodoh, namun kamu menyangka kamu orang yang pandai. Ni Fudail bin Iyad. Jadi orang sufi cukup seronok lah ucapan-ucapan seperti ini. Dan dia tak mau, mereka tidak mau menonjolkan diri ya, dan sebagainya ya, mengkritik sana kritik ini, jarah sana jarah sini kan. Tak maulah kan. Jadi ada sebahagian kata ni geng-geng hadis ni tak ada, sufi tak ada. Kan akhlak sufi tak ada kat depa. Senang dekat macam tu kan. Kalau tidak Imam Nawawi tak susul Riyadhus Salihin, tak ada lah dalam kitab Raqaiq Az-Zuhd Imam Ahmad Ibn Hanbal. Okey, tak ada lah kitab membahaskan tentang tazkiyatun nufus dan sebagainya. Itu tasawuf lah tu. Okey, tak sufi macam mana lagi? Sufi kita adalah berasaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itulah sufi. Antara sekalian. Ya, sebab tu saya teringat siapa tokoh. Ada seorang tokoh mengatakan bahawa apakah tarikat kamu? Dia kata tarikat aku adalah Riyadhus Salihin Imam Nawawi. Jadi maknanya berpegang kepada hadis. Kira tarikat dah tu. Tarikatul Muhammadiyah. Kita pun tarikat Rasulullah lah. Apa hak Rasulullah ajar kita ikut itu melalui hadis-hadis Nabi SAW. Kita bersufi sebenarnya, tapi orang kata kita tak sufi. Dan kita jaga autentisiti ataupun keaslian hadis. Orang kata kita ni ya sangat keras. Contohnya orang yang belajar ilmu hadis ni. Sebab tu saya bila mana-mana memperkenalkan tempat pengajian saya, ustaz bidang apa? Saya bidang hadis. Dia tarik muka sikit. Dia kata, hadis kan? Seolah-olah orang bidang hadis ni tak tahu macam mana. Dia pandang kan? Kita kata mana yang salah yang betul lah. Begitu prinsip dia. Baik, tak apa. Baik, mereka berdua merupakan sahabat yang cukup akrab. Namun, pada suatu ketika, Al-Fudail dilihat tidak terlibat dalam jihad yang sedang berlaku pada tahun 179 Hijrah. Hal ini mengundang rasa kesal dalam diri Ibn Mubarak. Baik, cerita dah macam ni. Okey, waktu 179 Hijrah, okey, Al-Fudail bin Iyad, dia tak terlibat dalam peperangan. Ini cerita betul atau betul nanti kita akan bahas. Namun, Abdullah Ibn Mubarak, dia terlibat dalam perang. Dia memang terlibat dalam perang. Riwayat yang sahih. Memang dia terlibat dalam perang. Okey. Tapi Ibn Mubarak, bila dia duduk perhati, kata hebat sangat Al-Fudail ni, tapi kata sufi tinggi sangat, tapi kenapa dia tak terlibat dalam perang? Kenapa dia tak terlibat dalam jihad fi sabilillah? Awak dia duduk berzikir ya. Tengok. Baik, Abdullah Ibn Mubarak
mengungkapkan satu syair menegur dan menemplak ibadat yang dilakukan oleh Al-Fudail bin Iyad. Saya pernah dengar cerita ni waktu remaja dulu kot. Ustaz duk ceramah kan, dia duk pakai hadis ya. Dia nak bagi orang berdakwah, dia nak bagi orang berjuang kan. Jadi dia pakai cerita dia. Baik, apa dia punya syairnya? Wahai abid dua tanah haram. Kalau dalam bahasa Arabnya, ya abidah haramain. Sekejap saya tengok dia punya teks.